Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini agak kelainan sedikit sebab saya ingin menerangkan 5 filem terbaik JDM, yang mana filem ini telah menaikkan harga kereta JDM. Untuk yang kelima ini mesti korang terkejut sebab ianya bukanlah filem tetapi Somewhere. Nak tahu siapa? Korang kena stay dengan video ini sampai habis. Tapi sebelum kita meneruskan video kita untuk kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Ok guys, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai 5 filem kereta terbaik JDM. Ok guys, so filem pertama yang saya pilih adalah The Fast and the Furious. Filem ini mula dicipta ataupun dikeluarkan pada tahun 2001. Untuk filem ini ianya diarahkan oleh Rob Cohen. Ia merupakan filem pertama di barat ataupun Hollywood yang menaikkan kereta keluaran Jepun. Manakala untuk hero cerita ini adalah Paul Walker, Vin Diesel dan beberapa lagi artis barat yang lain yang terkenal. So untuk kereta yang digunakan dalam filem ini adalah Toyota Supra MK4 1994, Mitsubishi Eclipse 1995, Dodge Charger 1970, Honda Civic EJ1 Coupe 1993, Mazda RX-7 FC3S 1993, Volkswagen Jetta 1995, Nissan Skyline R33 1995 dan banyak lagi model JDM yang turut diperkenalkan dalam filem ini. Untuk yang saya senaraikan tadi itu adalah antara yang kerap dipertonton. Ok guys, so itu yang pertama. Seterusnya kita pergi pula kepada yang kedua. Untuk yang kedua ini kita masuk kepada negara Jepun itu sendiri. Untuk filem kedua yang saya pilih ini adalah Wonder Midnight. Untuk cerita ini sebenarnya daripada judul komik, selepas itu ianya telah diadaptasi kepada animasi, seterusnya pergi pula kepada realiti ataupun lakonan semula. Cerita ini mula dicipta dengan sebuah komik pada tahun 1990 sehinggalah 2008. Setelah itu ianya disambung kembali pada tahun 2007 sehinggalah 2008. Dan untuk lakonan semula ataupun lakonan dalam bentuk real ianya bermula pada tahun 2008 sehinggalah 2012. Antara kereta yang famous dalam filem ini adalah Ferrari ZS30Z, Porsche 911 Turbo 3.3 liter, Skyline GTR R32, Mazda RX-7 FD3S, Skyline GTR R34 V-Spec, Nissan Silvia S80 SX 2000 GT dan banyak lagi kereta-kereta JDM yang dipertonton dalam filem ini, terutamanya dalam filem animasi. Ok guys, sebenarnya untuk filem ini saya ada terbaca komen dekat website, ianya mengatakan bahawa cerita ini susah untuk difahami bagi mereka-mereka remaja. Saya tak tahu kenapa. So jika korang tahu, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah kenapa filem ini kurang mendapat sambutan di negara kita ataupun di Asia. Ok guys, so itu yang kedua. Seterusnya kita pergi pula kepada yang ketiga. Untuk yang ketiga ini mungkin korang sudah tahu sebab cerita ini adalah agak famous sekali di negara kita ataupun di seluruh dunia. Cerita hebat yang saya maksudkan adalah Internal D. Filem ini mula diperkenalkan pada tahun 2005 menerusi yang realiti ataupun lakonan semula. Untuk filem ini sebenarnya macam Wonder Midnight tadi juga, ianya daripada animasi tetapi telah diadaptasi kepada realiti. Ok, untuk yang realiti, antara company yang terlibat dalam mencipta filem ini ataupun mewujudkan filem ini daripada company Hong Kong yang diarahkan oleh Edwin Land dan Alan Mak. Tetapi ianya
dilakonkan di Jepun 100%. Antara tempat yang famous dalam filem ini adalah Bukit Fujirawa. Okey, untuk filem ini saya tak nak ceritalah detail mengenai filem ini, mungkin korang sudah tahu. Okey, antara kereta yang famous yang digunakan dalam filem ini mestilah Toyota AE86, Mitsubishi Evo 3, Mazda RX-7, FC3S dan FD, Nissan Skyline GT-R R34 dan banyak lagi jentera JDM yang famous yang turut diturunkan dalam filem ini. Kalau korang follow cerita ini daripada awal, mesti korang akan tahu antara kereta JDM yang mahal pada hari ini ada dalam filem animasi ini, iaitu Initial D. Okey, itu yang ketiga. Seterusnya kita masuk pula kepada yang keempat. Untuk yang keempat ini kita terbang pula kepada Hollywood. Antara filem yang famous yang saya pilih adalah Too Fast Too Furious. Untuk filem Too Fast Too Furious ini merupakan sambungan kepada filem The Fast and the Furious. Tetapi untuk filem ini jualannya agak tinggi berbanding The Fast and the Furious. Kalau tak silap saya, keuntungan untuk filem ini 286 bilion ringgit dengan modal 78 bilion. Cukup tinggi pada masa itu sebuah filem Hollywood. Filem ini mula diterbitkan pada tahun 2003. Antara hero yang famous dalam filem ini adalah Paul Walker, Vin Diesel dan beberapa lagi artis barat yang terkenal. Manakala antara kereta famous yang digunakan dalam filem ini adalah Skyline GT-R R34, Mitsubishi Evo 7, Mitsubishi Elite Spider, Honda S2000, Toyota Supra MK4 dan banyak lagi model JDM lain yang dipertontonkan dalam filem ini. Okey, saya masih ingat lagi untuk filem ini selepas ianya dipertonton, harga JDM pada masa itu semakin meningkat naik. Bahkan ramai yang cuba meniru kereta-kereta daripada cerita ini. Okey guys, so itu adalah 4 filem yang mana ianya telah menaikkan harga kereta JDM pada masa kini. Seterusnya kita pergi pula kepada yang terakhir. Untuk yang kelima ini bukan filem tetapi seseorang yang telah menaikkan harga JDM di peringkat yang tertinggi. Seseorang itu saya maksudkan adalah Paul Walker ataupun Brian O'Connor. Okey, macam yang kita tahu, Paul Walker merupakan seorang aktor dan peminat JDM. Bahkan ianya ada juga Nissan GT-R R34 antara koleksi keretanya. Dan macam yang kita tahu juga, Paul Walker sudah pun tiada kerana ianya terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Okey, apa yang saya nak cakap dekat sini sebenarnya, selepas kematian Paul Walker, harga kereta JDM di seluruh dunia semakin meningkat naik, terutamanya pada Nissan Skyline GT-R R34. Okey, itu hari saya ada buat video mengenai Toyota Supra yang dipandu oleh Paul Walker dalam filem The Fast and the Furious, yang mana kereta itu telah pun dibid hampir 2 juta ringgit. Lepas itu tular di media kebelakangan ini Nissan Skyline GT-R R34 yang dipandu oleh Paul Walker dalam filem Too Fast Too Furious. Kereta ini telah pun dibid hampir 7 juta ringgit. Jadinya disebabkan inilah harga JDM yang lain pun makin meningkat naik. Okey, jadinya untuk investment ataupun pelaburan pada masa akan datang sudah kita nampak lihat sekarang. Harga JDM harga JDM makin meningkat naik. Jadinya pendapat saya, jika korang ada duit ataupun berkemampuan untuk memiliki sebuah JDM, korang boleh beli dan simpan. Itu untuk investment ataupun satu pelaburan yang tinggi suatu ketika nanti. Okey guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh huraikan kepada kita semua mengenai 5 filem kereta terbaik JDM. Jadinya mungkin saya rasa video saya sudah sampai di sini saja. Jadinya macam biasa, jika anda dapat info ataupun knowledge sedikit sebanyak daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Okey guys, terima kasih.